Data yang sangat mengejutkan ramai dan mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. Apa tidaknya sahabat semua dikatakan yang terlibat dalam perkara ini lebih kepada tokoh agama, guru agama, pendakwa selebriti yang terlibat dalam isu-isu yang tidak bermoral. Jadi, mari kita lihat bersama data ini yang dikeluarkan oleh polis di Raja Malaysia. Apakah perkara itu? Jadi sekali lagi tanpa buang masa. Tapi sebelum itu sahabat semua, sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita ikuti berita gempa hari ini. So tokoh agama, guru agama, pendakwa selebriti paling kerap lakukan jenayah. Jenayah apa? Jenayah seksual sahabat-sahabat semua. Jadi ini satu perkara yang amat mengejutkan, tapi itulah realiti yang berlaku di dalam negara kita. Jadi kalau kita lihat kenyataan media ini, tokoh agama termasuk guru agama dan pendakwa selebriti dikatakan paling kerap menyalahkan kedudukan mereka untuk melakukan jenayah seksual. Statistik polis di Raja Malaysia menunjukkan tren peningkatan kesalahan oleh golongan ini yang bersedia untuk mengeksploitasi kedudukan mereka di dalam masyarakat. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Siasatan Seksual Wanita dan Kanak-kanak Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, SSC Siti Kamsia Hasan berkata, golongan tersebut seringkali memanipulasi mangsa menerusi proses grooming dan pengaruh mereka. Pesalah yang memperoleh kepercayaan, pesalah memperoleh kepercayaan mangsa dengan membawa perwatakan baik dan pemurah. Mereka kemudian mula meminta mangsa untuk melakukan perkara-perkara terlarang yang menjijikkan seperti mengurut alat sulit atau berjimak katanya. Taktik yang digunakan itu berkesan karena sasaran mangsa biasanya mengidolakan pemangsa. Beliau turut mendedahkan bahwa terdapat peningkatan kes yang melibatkan mangsa lelaki, meskipun kebanyakan kes melibatkan pemangsa lelaki dan juga mangsa. Jadi beliau turut mengakui bahwa kebanyakan kes sukar dibongkar kerana mangsa rasa bersalah, takut ataupun malu. Ada juga kes yang terbongkar apabila mangsa hamil. Antara kes berprofil tinggi ini ialah pendakwaan kata sebilangan pendakwa dan kes yang melibatkan GISBH yang telah pun sebenarnya disahkan sebagai satu pertubuhan yang dikatakan sebagai ajaran sesat dan sebagainya. Dan beberapa negeri telah pun mengisytiharkan bahwa GISBS ini adalah satu ajaran sesat, pertubuhan yang menunggang isu-isu agama, menjadikan agama sebagai tempat untuk mereka mengambil kesempatan, meminta derma dan sebagainya demi untuk keuntungan NGO tersebut. Dan akhirnya sahabat semua, kes ini terutamanya GISBS ini telah pun disiasat dan CEO-nya masih dalam proses pendakwaan. Dan ramai juga bukti ataupun saksi yang telah pun diselamatkan di dalam perkara ini. Itu satu yang amat mengejutkan kita, tapi itulah realitinya. Dan satu lagi kenyataan media yang menarik untuk saya kongsikan adalah kenyataan daripada ataupun ulasan daripada Norman Razwan yang mengatakan teruk tunggang Islam. Realitinya judi dan arak meriah semasa PAS menjadi kerajaan. Jadi itu antara ulasan ataupun kenyataan daripada Norman Razwan. Jadi katanya sejak saya mengikuti politik 1987 tahun 2020 hingga tahun 2024 adalah sejarah hitam negara apabila sebuah parti Islam yang saban minggu tidak putus-putus memainkan sentimen agama dan bangsa sehingga orang Melayu percaya bahwa Islam di negara ini terancam. Politik identiti timbul daripada retorik yang digerakkan secara aktif oleh parti ekstremis bahwa Islam dan Melayu diancam di bawah kerajaan perpaduan hari ini. Tahun 2024 tambah lagi, yang lalu mereka mengalihkan strategi dengan saban hari memainkan naratif Islam terancam. Ia satu corak politik yang sangat jahat hingga perpecahan kaum terutama orang Melayu dan Cina semakin meningkat. Sayangnya,
di pihak kerajaan sama ada media dan JAKIM tidak bertindak dengan sebaiknya untuk memberi penerangan isu-isu pokok seperti ini. Jadi media kita terlalu fokus kepada isu ekonomi yang terlalu akademik dan akhirnya membuatkan orang Melayu terpengaruh ke arah sentimen agama. Jadi sepatutnya tambah Rizwan lagi, di pentas mimbar masih dijadikan pentas terbaik setiap minggu menjawab temahan secara ilmiah isu-isu semasa dan tidak berpihak, tetapi lebih kepada penjelasan bahawa fitnah menjadi mainan ahli-ahli agama. Di corong-corong radio agama mesti ada slot menangani fitnah dan perbanyakkan perbahasan agama untuk isu-isu semasa yang dimainkan oleh PAS. Kadang-kadang katanya saya heran kenapa orang agama ini lembab dalam menangani isu fitnah. Sebagai contoh, ya, ia bukan soal kepartian tapi ia juga isu agama yang dilacurkan begitu teruk sekali. Akhirnya muncullah Ustadz Tokes mengambil tanggungjawab tersebut kerana kelewatan orang agama bertindak. Jadi kita mesti sedar, tambah Rizwan lagi, bahawa politik identiti menjadi pilihan utama dalam politik negara. Identiti yang saya maksudkan adalah identiti Melayu Islam. Ya, jika sebut Melayu biasanya identiti Islam. Identiti bangsa dan agama ini memainkan peranan yang signifikan dalam strategi parti pembangkang ataupun parti PAS. Ia terbukti berkesan sehingga berjaya menarik ramai orang Melayu mempercayai mereka. Apatah lagi dengan imej jubah serban dengan strategi identiti. Jika Sarawak dilihat semakin luntur semangat federalisme dan dengan memainkan sentimen kenegerian, di Semenanjung PAS adalah parti yang sangat tidak bertanggungjawab kepada semangat Malaysia itu sendiri. Akhirnya, politik negara tidak stabil bukan kerana tidak bagus ekonomi negara di bawah pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi masalah dalaman negara. Satu dengan semangat kenegerian dan satu lagi memainkan politik identiti. Jadi semangat Malaysia adalah seperti yang dihasratkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar. Seluruh rakyat perlu ada satu rasa cinta yang mendalam terhadap negara, sikap ihsan dan kasih sayang serta perteguh perpaduan antara kaum. Dan hingga indeks perkauman kita sangat teruk di mata dunia. Media sosial menjadi alat atau pentas untuk kebencian kaum dimainkan. Sesiapapun jika mendengar fitnah saban hari, pasti kalau sekali mungkin ditolak, tapi kalau hari-hari termakan juga hasutan tersebut. Sebagai contoh, ya, fitnah terbaru dari barisan pimpinan yang sama, Dr. Zamri Mantop memfitnah Perdana Menteri. Kononnya, PMX mengajak rakyat bersolidariti ke atas Iswardi Murni. Isu bersalah atau tidak, isu mahkamah, tetapi fitnah hanya tujuan untuk menghasut orang Melayu. Sebenarnya siapa yang derhaka kepada raja? Mereka sendiri yang menolak permintaan agung untuk menubuhkan kerajaan perpaduan hari ini. Jika tindakan mau diambil, Zamri Mantop boleh memohon maaf atau delete tulisannya, tapi Anda lihat sendiri berapa ramai orang Melayu sudah tertipu dan termakan hasutan itu. Sebagai contoh komen netizen, Muhammad Nazri, kepala bapa dia, orang hina raja, kau sibuk nak belah. Itu antara kesan fitnah yang dibuat oleh Zamri Mantop ini. Walaupun beliau sudah memohon maaf dan mengatakan perkara itu bukan beliau yang lakukannya, katanya adalah salah admin, tetapi salah tetap salah, fitnah tetap fitnah, harus diambil tindakan. Seorang lagi, Pok Ju, kena kat anak buah dia siap nak bersolidariti bagai kena kat pembangkang tangkap masuk lokap ketimbang betul lah katanya. Itu kita tengok sahabat semua. Ya, ini komen-komen ya, yang mereka yang terus menerima secara bulat-bulat apa posting yang dibuat oleh seorang adun pemimpin agama, ustaz, ulama daripada parti PAS, sahabat semua. Beliau sudah melakukannya tanpa rasa segan, rasa malu dan sebagainya, memohon maaf dan memadam dan menyatakan bahwa admin Facebooknya itu yang salah. Ini kesannya sebenarnya. Jadi saya bersetuju ya dengan kenyataan dan juga ulasan daripada Razwan ini, supaya tindakan tegas, tepat, cepat ya harus dilakukan segera. Kalau tidak, memang hancurlah negara kita menjadi negara fitnah. Itu pandangan saya ya. Jadi ratusan komen menghina PMS kerana termakan fitnah ini. Jika Anda tanya, saya pelik atau tidak orang Melayu mencari Islam dengan mencari pemimpin yang kaki fitnah. Orang Melayu cari pemimpin Islam yang sering menfitnah dan yang dikena saman. Adakah mereka faham apa itu Islam dan ajarannya? Adakah cukup
hanya laungan di bibir saja, tetapi ciri-ciri pemimpin Islam itu tidak wujud kepada individu-individu yang mengaku perjuangan Islam. Ya, perjuangkan Islam. Sebab itu saya katakan politik identiti itu boleh merosakkan pemikiran orang Melayu. Sedangkan bukti yang nyata, judi semakin hebat di zaman PAS bersatu Perikatan Nasional menjadi kerajaan. Malah minuman arak jenama timah telah diluluskan ketika PAS menjadi kerajaan. Tidakkah orang Melayu melihat bahwa Hudud dan RUU 355 adalah provokatif sentimen untuk menaikkan semangat orang Melayu, dan akhirnya dibohongi selepas 33 bulan menjadi kerajaan, PAS membisu untuk membawa hukum-hukum ini. Kita sudah 67 tahun merdeka, tetapi masih tidak boleh menerima kaum-kaum lain sebagai rakyat Malaysia. Sedangkan kemerdekaan itu wujud hasil persekatan antara kaum yang ada. Orang Melayu umumnya sudah tahu hak-hak keistimewaan yang ada pada mereka. Sekiranya isu ancaman terhadap Islam dan Melayu dilihat secara terperinci, kita boleh menilai setiap isu tersebut secara adil. Tapi bila ditanya apa yang terancam, 100% mereka hanya menyebut DAP, tapi bentuk ancaman apa yang mereka sendiri pun tidak tahu. Tindakan ekstremis yang dibawa PAS hingga membuat kebebasan bangsa lain beragama turut diancam hanya untuk sekadar persepsi politik. Contoh, kes YB Hanayo baru-baru ini. Salahkah jika dia berkata sebagai duta Tuhan untuk agama dan dirinya? Seperti kita mengaku sebagai khalifah Allah soalnya. Sedangkan di negara-negara barat, Islam bebas diamalkan. Walaupun di sana umat Islam mengaku sebagai duta ataupun khalifah Allah. Ada ahli PAS nampak Hanayo mengkafirkan orang Islam soalnya. Betullah kata Jebat, 400 tahun kita dijajah bangsa Kristian, elok saja Islam berkembang di Malaya. Di Sabah, jalan ke Kundasang setiap 5 km ada gereja. Tapi Islam terus menjadi agama yang paling pesat berkembang di negeri itu. Sebab itu saya katakan politik identiti ini sangat tidak bertanggungjawab dan bahaya masa depan negara. Ia hanya berbentuk persepsi untuk terus menaikkan api kebencian antara kaum. Jika di pihak kerajaan tidak mengambil pendekatan serius, pasti kerajaan tidak akan mampu mengharungi cabaran dan arus politik yang deras ini. Yang tidak tangkas berpencak silat, pasti akan tersingkir dalam persilatan politik ini. Wow, terbaik kata-kata dan juga ulasan daripada Norman Razwan ini, sahabat semua. Saya sangat setuju dengan kenyataan beliau, ya, dengan data, dengan bukti, dengan fakta yang dinyatakan jelas bahwa parti-parti pembangkang hari ini begitu rakus memainkan isu sentimen bangsa dan agama untuk tujuan politik semata-mata. Bila mana mereka berkuasa, apa yang mereka lakukan? Adakah mereka mengharamkan buku Hanayo ini yang telah diluluskan 10 tahun sebelumnya? Ya, KDN telah luluskan, telah pun di print sebanyak 18 kali. Kenapa hari ini baru mereka bersuara, sahabat semua? Dan mereka mempersoalkan kononnya, ya, kononnya berbahaya, ya, Islam terancam kerana Hanayo mengaku dia sebagai duta Tuhan. Seperti mana yang dikatakan oleh Norman Razwan juga, dia mengaku duta Tuhan untuk kepercayaan dia, untuk agama Kristen dia, bukannya agama Hindu kah, agama lain dan sebagainya. Jadi itu kepercayaan dia, sahabat-sahabat semua. Saya sangat setuju apa yang dinyatakan oleh Norman ini, bahwa ya, dia adalah duta Tuhan bagi Tuhan dia, kepercayaan dia, pendirian dia, dan juga agama Kristen yang dianutinya. Jadi kenapa perkara itu dipersoalkan? Lalu mereka mengatakan YB Hanayo mau mengkristiankan negara. Semalam saya berikan satu video pencerahan daripada Dr. Abu Hafiz Saleh. Sangat mustahil untuk negara kita ditukar agama rasminya, kerana ia melibatkan dan dia ada penguatkuasaannya sendiri sebagai Istana Sultan Agung, adalah ketua rasmi yang mempertahankan agama kita, agama Islam sebagai agama rasmi. Jadi inilah cara mereka sekarang bagaimana menunggang isu seperti ini untuk dijadikan alat politik, untuk menghasut, ya, untuk menggunakan perkara ini
demi untuk tujuan politik semata-mata. Dan buktinya sangat jelas. Apabila di dalam mahkamah Musa Hasan ditanya oleh peguam, adakah anda mempunyai bukti yang kukuh bahawa Hanayo mahu mengkristiankan negara kita ini, menukar agama Kristian, agama Islam kepada agama Kristian? Dia menjawab, dia tidak ada bukti. Dia tidak ada sebarang bukti, sahabat semua. Tidak ada dokumen, tidak ada sebarang tindakan yang dilihatnya seperti mana yang dinyatakannya itu. Jadi bagi pandangan saya, Hanayo boleh menyaman mereka-mereka yang sedang membuat laporan polis ketika ini dan membuat dakwaan kononnya Hanayo berbahaya untuk negara kita kerana menjadi pendakwa, menyebarkan Kristian katanya, mengkristiankan negara kita katanya kerana dia duta Tuhan. Jadi tidak berasaslah apa dakwaan mereka itu. Itu pandangan saya, sahabat semua. Jadi apapun sekiranya anda memberikan sebarang komen, pandangan berkaitan dengan dua isu ini, anda berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Alright Nova Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.